Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hari ini berada di surau. Ada yang Allah jadikan berada di rumah, ada yang Allah Taala jadikan ada kat pasar malam. Dan itulah kehendak dan juga takdir Allah SWT. Jadi bersyukurlah kita 4 orang pun 40 orang insyaAllah. Seorang kekuatan 300, seorang 300 tak nak banyak ni, ramai insyaAllah. Ini bersebar-sebarkan insyaAllah. Jadi kita sambung, kita dah tamat pada bab tentang ilmu. Dan kita nak sambung dan kita Siyarus Salikin berkenaan bab tauhid. Al-bab pada bab al-awwal fil i'tiqad. Bab yang pertama pada i'tiqad. Bermula bab yang pertama pada menyatakan i'tiqad. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akil, baligh. Akil, orang berakal, baligh, cukup umur, fahami, itu mengetahui ia keadaan zat Allah Ta'ala. Ketahui tentang Allah Ta'ala. Zat di sini bukan mana kita fikir keadaan zat Allah, bukan. Kita nak kena kenal macam mana bentuk tu kan. Kena zat tu mana kita kenal empunya. Bukan kata kenal macam kita kenal tak Zamri. Siapa pula Zamri tiba-tiba ni? Alah dia tu yang pakai spek mata tu, kulit hitam tu. Kita nak kenal orang, kita cakap ciri-ciri dia. Tapi bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, tidak berjisim, tidak bertempat, tidak berjirim. Jadi kita kenal akan keadaan zat Allah ni bermakna kenal akan Allah Ta'ala, akan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tu dia. Dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Keadaan af'al apa? Perbuatannya. Tu dia. Bermula keadaan zat Allah Ta'ala. Macam mana bentuk, bukan bentuk, macam mana keadaan zat Allah Ta'ala. Bukan bentuk ni. Kita faham keadaan zat Allah Ta'ala tu macam mana? Bahawasanya wajib kita i'tiqadkan, wajib kita pegang sungguh-sungguh dalam hati kita, simpul sungguh-sungguh dalam hati kita akan keadaan Allah Ta'ala itu, iaitu zat yang wajibal wujud. Wajib ada. Nak kenal zat keadaan Allah tu bukan mana kita kenal akan bentuknya, tak. Tapi kita tahu bahawa Allah itu wujud, wajib wujud. Tu dia. Yang mustahak bagi segala sifat yang kamalat. Kamalat maknanya sifat yang sempurna. Dan maha suci ia daripada segala sifat kekurangan. Kita faham Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan tiada satu pun sebesar zarah sekalipun tak ada apa sifat kekurangan pada Allah Ta'ala. Ini pegang sampai mati. Kuat hati kita nak pegang Allah Ta'ala tu wajib wujud. Tu dia. Ini dah faham Ustaz? Tak apa. Dah faham, bagus. Sambung. Bermula sifat Allah Ta'ala itu, iaitu terbahagi atas 4 bahagi. Sifat Allah bagi 4.
Maka bahawa bahagi yang pertama nama sifat salbiyah. Dibagi sifatnya salbiyah. Dia lain dengan perbahasan dan kitab tauhid lain macam Matan Faridah. Wajib al-wujud tu pada satu sifat, iaitu sifat wujud. Sifat wujud itu sifat apa namanya? Sifat nafsiyah. Tapi kalau ni dibahagi 4. Tapi yang pertama dia kata sifat apa? Sifat salbiyah. Tak apalah, tak biasa. Cuma cara letak tu lain. Tapi kefahamannya sama. Jangan kata lain, tak sama. Faham tak faham ni? Faham Jadi yang pertama bertulis sifat salbiyah. Ni bab tauhid macam ni lah. Kadang-kadang kalau tak biasa lalu dia memang pening sikit. Tapi kalau dah biasa ulang, ni dah biasa sini depan power ni. Dah kiai, nyai, semua. Nyai, 3 orang nyai. Dah boleh ngajar lah ni. Cuma itulah kadang-kadang tanya tak dapat jawab sikit je. Tak apa. Tu susah Ustaz. Kita jadi tanya senang InsyaAllah. Sifat salbiyah apa dia? Iaitu wajib kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala itu wahid la syarikalah. Wahid, satu, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Tu dia cara dia. Ni dalam perbahasan kitab Syiarus Salikin gini. Kenapa kita lain? Lain tak apa, lain tak lain, tak lain. Cara bahas je macam lain tapi sama maksudnya. Artinya yang esa tiada menyengutui baginya Allah Ta'ala. Allah itu esa dan tiada menyengutui, tiada yang sama, tiada yang setara dengan Allah Ta'ala. Tu nak faham. Menyekutu, sekutu ni apa dia? Sekutu ni kalau kita sebut manusia ni dia macam kawan ataupun sama. Tak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Tiada yang sama menyerupai akan Allah Ta'ala. Ni sifat salbiyah. Yang tunggal. Saya baca teruslah. Yang tunggal tiada yang mengumpamai baginya. Allah itu tunggal, tak serupa dengan Allah Ta'ala segala sesuatu. Yang dikehendak oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. Mana semua perkara tu atas kehendaknya. Tiada baginya lawan, tak ada. Allah Ta'ala ni tak ada lawan dia. Yang bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Allah itu esa sendiri, tak ada bandingan kepada Allah Ta'ala. Tak ada benda lain boleh banding dengan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala sedia, tiada yang mendahului baginya. Allah Ta'ala itu dalam keadaan bersedia. Sedia itu apa? Sedia kala, sudah wujud sebelum dijadikan masa. Allah Ta'ala dah wujud sedia kala. Tak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Bahkan Allah lah yang menjadikan sesuatu hatta masa sekalipun. Masa ni rupanya kita faham masa ni apa dia? Makhluk. Lepas tu kita selalu dengar orang ucap apa dia? Masa menceburui kita. Memang sebab masa ni makhluk. Jadi dia cemburu jugalah. Gitu. Nampak kan? Kita sekejapnya api lah. Memang betul lah. Sebab apa? Masa itu makhluk. Kadang-kadang kita rasa lama, kadang-kadang rasa kejap. Kalau benda yang kita suka tu kejap je. Memang kadang-kadang duduk rumah tu isteri rasa kejap je lah. Tapi kalau kadang-kadang kita macam tak suka sangat tu, rasa kejap lama je hidup. Itulah sebab apa? Masa itu makhluk. Lagi sambung mana? Yang terdahulu tiada baginya permulaan. Allah Ta'ala itu terdahulu.
dan tiada permulaan sebelum Allah Ta'ala. Artinya yang kekal wujudnya, tiada baginya akhir. Allah kekal wujud dan tak adalah yang akhir selepas Allah Ta'ala. Sebab ia kekal selama-lamanya. Yang kekal selamanya, tiada baginya kesudahan. Allah kekal, tak ada yang sudah bagi Allah Ta'ala. Yang berdiri dengan sendirinya, tiada yang memutuskan baginya. Nampak? Allah berdiri dengan sendirinya. Bukan mana Allah berdiri, tak. Allah tak perlukan makhluk. Allah tidak memerlukan akan bantuan daripada makhluk. Itu berdiri dengan sendirinya. Tiada yang memutuskan baginya. Yang ada ia selama-lamanya. Yang kekal, tiada yang memutuskan baginya. Macam ulang balik, tapi nak bagi kuat, dia panggil tahqiq. Nak ulang lah ni. Tak apa, kita pegang. Selama-lamanya dan sentiasa ia bersifat dengan segala sifat kebesaran dan sifat ketinggian. Allah Ta'ala ni sifat dia sempurna. Tiada yang menyudahi atasnya. Tak ada yang sudah lepas Allah. Dengan kesudahan, dengan sebab putus segala zaman, dan dengan binasa segala masa. Walaupun masa sudah binasa, tapi Allah tidak akan binasa. Sebab Allah itu kekal. Sebab apa masa binasa? Sebab Allah berkehendak akan masa itu binasa, maka binasalah ia. Kalau Allah Ta'ala nak kekalkan, maka kekallah ia. Tetapi adalah iaitu pada mulaan dan kesudahan dan zahir dan batin, dan iaitu yang terlebih mengetahui dengan sesuatu. Itulah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni cara perbahasan macam ni. Dia ambil cara perbahasan salaf. Kalau salaf, cara bahas dia macam ni lah. Kalau kita belajar khalaf, kita akan belajar dia ada structure dia. Structure. Dia ada struktur dia. Struktur dia apa? Sifat 20, belajar tentang 20 sifat. Lepas tu pecah 4 kategori. Kita belajar nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lepas tu salbiyah, nafsiyah tu apa dia? Wujud. Lepas tu kita belajar salbiyah apa dia? Kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Lepas tu kita belajar lagi tentang sifat ma'ani. Iaitu apa dia sifat dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Lepas tu kita bagi structure yang keempat, iaitu sifat ma'nawiyah. Apa dia? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu siapa tu? Terlepas. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 pula. Tu cara perbahasan khalaf. Khalaf, nampak kita kan dah belajar mata faridah kan? Kan salaf kan macam tu, khalaf. Jadi sebab itu kalau nak orang yang baru nak belajar tauhid, sebab tu kita cadangkan lalu khalaf dulu. Baru kan nak baca salaf, baru nampak. Tapi kalau terus salaf ni macam, inilah cara dia. Tepat. Tapi itulah kalau tak ada structure, kadang orang kebanyakan dia pening. Macam suara dia, Allah Ta'ala tiada kesudahan. Fahamlah Allah itu kekal. Itu kalau sifat 20 sebab apa? Qadim. Itu je cara perbahasan tu saya nak cerita dia. Nampak tak?
Tu dia. Tak apalah, kita boleh belajar kan cara perbahasan salaf ni. Nanti rasa ni lalu juga khalaf ni, InsyaAllah. Sebab Imam Al-Ghazali dia orang khalaf, pada zaman khalaf. Ingat lagi tak macam mana bagi salaf ke khalaf ni? Ingat tak ingat? Nyai. Ingat tak ingat dah? Oh, kena ulang balik dah. Tiba-tiba keluar pula kan. Dah lama dah cerita salaf khalaf. Masa zaman awal-awal dulu. Masa 6 tahun lepas. 6 tahun lepas ingat lagi. Dia biasa lah tu. Saya lupa lah. Bila first saya ngajar sini? 2013, 14. 8 tahun. Oh, kira 8 tahun. Ada ni. Oh, lama ke 8 tahun dah. 2014 ada, 13 ada. Dah ada. 8 tahun dah tu. Tak bosan-bosan ni. Tak apalah, gitulah ilmu. Saya bukan saya yang cakap. Saya baca kitab tu. Itu cara dia. Kadang ulang balik pun tak ingat. Ni contoh salaf khalaf. Ni ingat tak kita buat papan putih? Papan putih tu mana dah? Ada dalam. Ini habis. Tak apalah, kita buat ni je. Gambaran. Gambaran ni dua pecah. Ulama, kalau kita belajar tauhid, kita akan belajar tentang dua bentuk cara pemikiran menstrukturkan tentang ketuhanan, iaitu namanya salaf dan khalaf. Apa itu salaf? Apa itu khalaf? Salaf merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Saya mafhumnya lah, lebih kurang. Zaman yang terbaik ialah zamanku. Kemudian pada zaman selepas itu. Kemudian pada zaman selepas itu. Para ulama membahaskan bahawa 300 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, itu dinamakan sebagai zaman salaf. Jadi ulama-ulama yang berada dalam 300 tahun itu mereka semua adalah dinamakan salaf. Salaf ni, cara perbahasan salaf yang paling jelas kalau orang nampak, orang nak faham, ialah salaf ni dia tak takwil. Sebenarnya dia takwil, cara takwil dia ialah dia tak bahas panjang. Contoh yang saya beritahu, salaf selepas kematian Rasulullah. Ya, dalam golongan itulah para sahabat, tabi'in. Kalau semua macam itulah. Salaf ni pada golongan sahabat, tabi'in. Itu namanya salaf. Jadi pada zaman salaf ini, contohnya lah, kalau kita pernah dengar kan ayat Al-Quran, Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman, yakni Ar-Rahman, iaitu Allah, ala arsyistawa. Kalau kita rujuk pada terjemah, dia kata ala arsyistawa. Allah Ta'ala Ar-Rahman atas arasy beristiwa. Kalau kita bahas dengan akal terjemah, tapi pada salaf dia tak bahas macam tu. Dia kata kalau macam ni, ayat ni menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu ada serupa seperti makhluk. Jadi bila jumpa ayat seperti ini, kefahaman mereka ialah mereka serahkan ayat ini kepada Allah Ta'ala. Tidak dibahaskan. Lain macam Wahabi. Wahabi macam mana? Wahabi dia kata memang Ar-Rahman, yakni Allah ala atas arsyistawa, arasy beristiwa. Dia kata memang Allah di atas langit beristiwa. Cara macam mana? Cara dia lah. Tak boleh. Dia kata tak serupa macam makhluk. Memang Allah beristiwa, Allah duduk atas langit, tapi tak sama macam makhluk. Tak boleh juga. Tak boleh kata macam tu. Kita dah nisbahkan Allah Ta'ala itu duduk. Duduk tu sifat makhluk. Dan bila duduk ni kita faham dia ada seperti jisim. Kita tak kena. Sebab Wahabi kita tolak. Bukan sebab apa kita tolak, sebab kefahamannya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita tolak saja-saja. Tak, ada dalil ini. Masalah dia ni, cara fikir dia ni bertentangan. Tapi dia ngaku, Wahabi ni ngaku dia salaf. Tak percaya, pergilah. Pergi naik ke Perlis. Pernah pergi Perlis?
Dia ngaku apa? Dia ngaku dia salaf. Dia pengikut salaf. Dia kata. Dia panggil salafus salih. Dia pengikut salaf. Tapi kalau pergi sana, kalau pergi masjid, tak ada angkat tangan. Angkat tangan doa tu kena marah. Sebab apa? Dia kata bid'ah. Doa selepas salat itu bid'ah. Bid'ah tu apa maksudnya? Nabi tak buat. Nabi tak buat, kita buat, mana kita buat bid'ah. Buat benda baru. Buat benda baru ni kata apa? Orang yang buat benda baru masuk neraka. Itu kefahaman yang dibawa oleh Wahabi. Kalau dia boleh macam tu lah. Dikatakan sedampak bawah ni ada kenyataan kata tak dilarang buat macam tu. Tapi ada orang kena larang. Masalah dia. Ada orang kena pukul. Iya. Sebab angkat tangan doa je. Astaghfirullahaladzim. Kunut dan cerita lah. Memang tak ada lah. Tak percaya buat rombongan lah. Ke Perlis. Buat. Imam boleh buat. Rombongan ke Perlis. Imam. Buat rombongan. Tengok macam mana. Tadi balik boleh cerita. Nampak? Pergi melawat masjid-masjid sana. Boleh. Cuba test saya tengok. Baru nampak belajar. Dia ada praktikal dia. Pergi rombongan. Saya pun tak sampai ke Perlis. Agak dia. Saya paling jauh sampai ke Kedah je dulu. Allah. Nak pergi juga. Masa dah lambat. Dia nantilah. Cuba test. Buat rombongan. Sedap jalan. Sambung. Apa tadi? Boleh faham tak? Salaf dia tu. Jadi kefahaman salaf, dia serah. Dia tak membahaskan ayat Al-Quran sebenarnya. Sebab apa? Memang tak faham. Mereka kena memahami Al-Quran tanpa dibahaskan secara mendalam. Sebab mereka dekat dengan Rasulullah. Mereka dekat dengan para sahabat. Mereka dekat dengan tabi'. Dan mereka tabi'in. Dia faham tak? Pada zaman Nabi, yang dekat dengan Nabi, dia lain. Dia memang dekat dengan Nabi. Kefahaman itu masuk. Kita ni tak faham-faham. Tak. Belajar 8 tahun pun tak faham-faham. Tak. Gitu. Tak apalah. Kita jauh. Otak kita lain macam dah sama sekarang. Gitulah. Makan pun makan lain macam. Makan kita lain macam. Nasi jadi apa? Gula. Itu yang jadi tak jadi tu. Orang kata gula kan bahaya tak benda ni. Badan tak kuat. Dan cerita dia makan dan jaga. Guru saya memang selalu pesan makan dan jaga tu ya. Guru pesan. Tak apalah, itu cerita kemudian. Tapi nampak kefahaman salaf. Khalaf tak? Khalaf selepas daripada 300 tahun tersebut. Itu dinamakan khalaf. Imam lagi baru. Lepas pada 300 tahun tu dinamakan khalaf. 300 tahun pertama tu dia salaf. Jika ada zaman sekarang dia mengaku berpegang, dia mengaku dia tu salaf, dia tak pandai, dia pening. Sebab apa? Salaf tu merujuk pada 300 tahun tu je. Dia kalau kata saya pengikut salaf, pengikut salaf pun macam tak kena. Sebab kita sekarang lebih sesuai mengikut keadaan sekarang, kena mengikut khalaf. Sebab apa? Lebih jelas dan orang kata bukan tepat, tapi lebih jelas dan juga perbahasannya lebih mendalam. Lebih cepat faham jika mengikut keadaan khalaf. Kaedah perbahasan khalaf. Khalaf itulah keluarnya sifat 13 dan sifat 20. Iaitu selepas dijumpai, disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu bermulalah pada waktu itu namanya zaman khalaf. Imam Syafi'i, iaitu penulis pada asal kitab ni, terjemah kitab ni, dia 500 tahun selepas kewafatan, 500 lebih lah selepas hijrah. Maknanya apa? Pada zaman khalaf. Tapi kenapa bahas macam ni? Tak apalah, tak ada masalah. Nanti dibahas, nanti saya dia akan bahas balik. Ada. Nanti kita akan lalu ni ada. Belakang kita Al-Hayat sama Basar. Ada. Tapi diterang macam ni dulu supaya nampaklah ada perbahasan salaf di situ. Tu je. Nampak?
Faham tak faham ni, salah kalah. Balik ni penting juga. Tak apa kita, Ustaz, kenapa nak belajar macam ni Ustaz? Susahlah Ustaz. Tak nak jadi kiai. Kan? Kalau tak belajar, orang tanya. Tak pernah dengar orang tanya, salah orang tanya. Betul? Ada dengar? Biasa dengar. Kita dengar je dah, tak boleh bahas sebab kita tak pandai dah apa ni. Malu tak? Malu lah. Kadang-kadang imam kan ada lah, dia buat apa ujian, ada lah cerita, tanya. Salah khalaf, ada lagi? Ada kan? Boleh jawab? Tak tahu ke mana dah. Ada lah tu zaman tu lah. Allahu Akbar. Tak apa. Boleh jawab Alhamdulillah. Ni kena, itu je lah. Ya, itu je. Tapi nak dalam lagi ada lah. Contoh, khalaf. Dia bahas ayat tadi. Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman yani Allah. Ar-Rahman ala arsistawa. Dia tak bahas ala tu di atas, tapi menguasai arash. Ar-Rahman yani Allah menguasai ia akan arash. Itu je. Itu cara perbahasan khalaf. Itu namakan takwil. Dia tanzih sebenarnya. Tanzih tu menyucikan. Kalau kaedah tanzih bagi salaf, dia tak bahas panjang. Dia kata aku beriman, dah tak nak bahas ni. Kalau ada sifat seperti sifat makhluk, maka dia ada sifat kemurnian di situ, tak perlu bahas panjang. Kalau tafwid, tafwid tu mencucian lah. Ya, gitu. Ambil macam cari jalan lain lah. Itu lebih kepada salaf lah. Kalau tafwid ni. Tafwid khalaf ada, salaf pun ada sebenarnya. Lebih nampak seperti lebih pada salaf, tapi khalaf pun ada cara dia. Tapi tu kalau tafwid juga pada khalaf sebenarnya tawil. Nampak? Tafwid tu macam berkecuali kan. Tak apalah. Itu nak panjang lagi cerita, nanti kau buka kitab soal lagi. Orang awam tak perlulah belajar. Perlu tak orang awam belajar, tak apalah. Dengar, faham gini je. Allah Ta'ala tak sama macam makhluk dah. Pegang semati. Orang awam sebab tu kat dalam cerita ni, dalam cerita kan, dia tak cerita panjang-panjang. Orang awam, tapi kadang-kadang orang awam tak belajar tu. Tak belajar. Betul. Saya dah banyak tu masjid tengok tanya Allah Akbar. Baru ni cakap lagi. Ulang dia sama dia. Saya kata apa? Jangan cakap yang baik datang daripada Allah, yang buruk pada diri kita. Kita cakap juga. Faham tak faham? Macam mana cakap? Sebab tu nak kena ulang. Tapi itulah kita nak cakap. Ramai lagi tak tahu. Patulah belajar ilmu fardu ain. Ulang mana sambung. Mana tau? 30 minit ke? Mana dia? Tapi tak apalah, nak belajar apa dalam salah khalaf tu nanti kemudian, insya-Allah. Sambung. Mana dia? Tiada yang menyudahi atasnya dengan kesudahan, dengan sebab putus segala zaman dan dengan binasa segala masa. Maknanya Allah Ta'ala kekal. Faham? Tetapi adalah iaitu pada permulaan dan kesudahan dan zahir dan batin, dan iaitu yang terlebih mengetahui dengan sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu. Ini sebenarnya sebab apa? Sebab ilmu. Gitu cara bahas tu. Sifat apa ni? Tanziyah. Tanziyah. Dia bagi yang kedua. Dan bahagi kedua, sifat tanziyah. Namanya iaitu wajib kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala itu bukannya berjisim. Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Yang dapat
Allah Ta'ala tu tak berjisim dan tidak dapat dirupakan. Tu nak kena faham lah. Kalau kita mimpi jumpa Allah, tapi nampak Allah seperti lelaki berjalan, tu masalah tu. Kita tengok balik lah. Kalau kita kata rupa, tak kena. Boleh tak mimpi jumpa Allah? Boleh. Ada kitab apa? Allahu Akbar. Kita belajar kitab Mata Faridah kan cerita tentang berjumpa Allah, melihat Allah. Melihat Allah dalam mimpi boleh. Tapi kata para ulama melihat Allah dalam keadaan jaga. Tu tak boleh. Tapi kalau ada khilaf juga. Tapi nak ceritanya bagi muktamad tak boleh. Melihat Allah dalam keadaan jaga. Lain macam. Tapi yang muktamad, kita akan dapat melihat Allah di syurga. Dan tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah di syurga. Tak ada dah yang lebih besar daripada melihat Allah Ta'ala. Sabit hadis. Jadi masuk syurga lah. Macam masuk syurga, ikut apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Apa suruh? Belajar. Antaranya belajar. Tak belajar buat benda suruh, macam mana tahu dia suruh? Apa yang dilarang, macam mana tahu? Kena belajar. Sebab itulah talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Tapi kena faham, belajar ilmu yang macam mana yang fardu tu, iaitu ilmu fardu ain. Itu yang saya tekan tu. Kadang-kadang kita sedih tengok. Yang saya cerita lagi lah. Sudah cerita dah. Kan baru ni kan kita pergi adalah surau-surau kan, Maulidul Rasul ni kan, ada jemput saya kan. Majlis pergi surau kan. Saya kan majlis surau ni satu tanya, apa pengajian kat situ? Bukan sebab apa. Rasa sedih tengok jemaah kat tempat tu. Belajar apa? Dia kata belajar hadis, baca apa? Tafsir. Saya kata yang fardu ain. Fardu ain. Kita belajar fardu ain. Fardu ain tu apa? Itulah fardu ain. Dia tak tahu fardu ain pun tahu. Ada yang surau yang pandai sikit. Dia kata kita belajar fiqh lah. Saya tauhid. Senyap juga. Tauhid. Carilah, saya kata cari guru yang boleh belajar mengajar tauhid. Cari. Rugi jemaah kalau masjid tu tak ada pengajar tauhid, rugi saya kata. Sebab kita dah test dah. Lepas tu saya test tu dalam Maulidul Rasul keluar tauhid. Biasa tak, bukan kita nak cakap apa. Supaya faham, kena cari orang ngajar tauhid. Sebab tauhid ni perkara utama yang dibawa oleh Rasulullah. Lepas ada tu, baru masuk fikir. Lepas tu baru masuk tasawuf. Tasawuf tak ada. Nampak tak? Ni tiga ilmu ni. Allah, macam kacau ni. Kadang benda lain. Syama umum ramai tu orang datang. Yelah, artis kan tu kan, selebriti kan. Tapi sedih lah kita. Kalau boleh yang macam umum tu keluar kitab ke, sedap juga lah. Buat tauhid. Kita cakap orang tak nak dengar. Entah apa dah tadi. Tadi berapa orang ni. Ramai dah, alhamdulillah kan. Sebenarnya tak nampak ni ada banyak ni. Dah ada ni Sebab tu tak boleh nak penuh. Dah penuh dah. Dah luar semua. Sambung. Ya. Itulah cerita dia. Mana ni? Man Allah itu bukannya berjisim yang dapat dirupakan. Allah Ta'ala itu tidak berjisim dan tidak dapat kita rupakan Allah Ta'ala. Tu dia. Dan bukannya jauhar yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Allah Ta'ala tu jauhar. Jauhar ni macam benda yang tak boleh dipecahkan. Benda tu satu je. Tu jauhar. Macam sel pun dah pecah. Atom benda tu je lah.
Wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai ia akan segala jisim. Allah tak ada sama macam mana-mana jisim yang baharu. Jangan faham, Allah tak sama macam benda baharu. Ini kita kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ni cerita dia. Tiada menyamai ia pada takdir dan tiada tiada menyamai ia pada apa ni? Menerima bahagi. Tiada menyamai ia pada menerima bahagi. Mana Allah Ta'ala itu tidak berjuzuk-juzuk. Kena faham, Allah Ta'ala tak macam makhluk. Kita berjuzuk-juzuk. Apa dia juzuk kita? Tangan 2, kaki 2, mata 2, hidung juzuk tu, mulut, telinga campur jadi manusia. Tu nampak? Itu namanya berjuzuk. Kita bahagi-bahagi je. Tu dia. Dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar. Ulang balik ni. Dan tiada mengambil tempat akan dia. Allah Ta'ala tidak berarah, tidak bertempat oleh segala jauhar. Bukannya ia arad. Arad tu itulah keadaan apa kata? Pada jisim lah. Arad ni mana? Senang kata arad ni sifat yang berada pada jisim. Arad. Dan tiada dia mengambil tempat akan dia oleh segala arad. Allah Ta'ala tak keadaan macam makhluk. Tu je nak senang kata faham. Dan tetapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baharu. Ulang lagi. Nak bagi faham ni. Tak ulang-ulang lagi. Cara para ulama terdahulu. Dan tiada menyamai keadaannya segala yang baharu. Itu akan dia. Ulang balik. Itu dah cara dia. Tak apa lah. Nak letak dalam hati kita tu, Allah tak sama macam makhluk. Allah tak sama macam makhluk. Itu saya faham. Tapi tak apalah, kita pegang sungguh-sungguh. Itulah dalam kitab apa? Ta'limul Muta'atim saya. Kita sesalikin itu. Tak lupa dah saya. Cerita apa? Jangan menunjukkan muka bosan walaupun diulang 1000 kali sekalipun. Faham tak? Benda sama. Ulang 1000 kali, jangan tunjuk muka bosan. Jangan tunjuk apa, bukan tunjuk, jangan nampak sangatlah tu. Ustaz ulang sama je ustaz. Bosan ustaz. Saya kata 1000 kali. Saya rasa tak sampai lagi 10 kali saya ulang. Tak apalah kita ulang 1000 kali ni, insya-Allah. Walaupun dah 8 tahun rasa tak sampai lagi 1000 kali ulang. Kalau nak 1000 kali ulang sana setiap hari je. Setiap hari. Ada sampai. InsyaAllah. Ulang boleh. Mana lagi? Tu dia. Tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu. Tak ada sesuatu pun sama macam Allah. Dan tiada yang mengumpamai. Tiada yang mengumpamai ia akan sesuatu daripada segala yang baharu. Allah tu tak sama. Dia ulang je, ulang balik. Dan wajib kita i'tikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan akan dia oleh kira-kira. Kita tak ada had bagi dia. Dan tiada meliputi oleh segala benua. Apatah lagi Allah Ta'ala dah kata meliputi itu mana ada arah, ada tempat.
Dan tiada dapat mengeliling dengan dia itu oleh segala pihak, yakni tiada ada tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam pihak kanankah atau pihak di hadapankah atau pihak di belakangkah. Adakah macam Piramli dia macam itu macam itulah. Atau pihak ataskah atau pihak di bawahkah. Kerana segala pihak itu melazimkan akan jisim. Ada sudut bawah atas kiri kanan, tak ada. Allah Ta'ala tak macam tu. Dia ulang macam tu je. Nak kata Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Dan jisim itu melazimkan baharu. Kalau kata jisim, mana itu baharu. Sama sekali boleh? Boleh. Belajar bukan Ustaz. Inilah belajar dia. Nak pegang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala itu tak sama macam makhluk. Tengah cerita dia tu. Tak apalah, Lala dengar kalam para ulama. Kita dah belajar. Ustaz dah tahu dah semua ni. Iya, dah tahu. Tapi ulanglah dengar kalam ulama pada perbahasan Imam Al-Ghazali. Tu cara dia. Tahu dah habis kitab. Dah habis kitab apa? Mata Faridah kan? Dah habis kan? Tak apalah tahu. Habis awal tu 5 tahun je. Lepas tu kita baca kitab lain pula kan? Lepas tu ulang balik tak ingat kan? Tak apalah, nanti ulang balik Kitab Mata Faridah. Dia macam tu. Saya dengan guru saya belajar Mata Faridah ulang banyak kali. Satu kali kot. Dia sama je, tempat lain ngajar dia sama. Duduk lagi tak apa, tak masalah. Yang penting kita dapat. Boleh, kalau boleh sampai jadi kiai. Dah jadi kiai dah. Cuma nak tambah lebih lagi. Biar boleh terbang. Jadi. Boleh terbang tak? Boleh. Tapi kena zikir banyak sikit InsyaAllah. Tak apa-apa. Sikit. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak. Pihaknya apa? Sudut. Maha suci Allah itu bersudut. Dan maha suci daripada berjisim. Maha suci Allah ada jisim. Dan maha suci daripada tempat. Allah Ta'ala itu tak bertempat. Dan maha suci daripada baharu. Allah Ta'ala itu tak baharu. Dan senya Allah Ta'ala itu qadim. Qadim itu maksudnya apa? Qadim maksudnya apa? Saya tak ada jawab je. Tak ingat dah. Allahu Akbar. Kau barulah cakap. Qadim itu maksudnya apa? Qadim sedia, bakok kekal. Qadim apa dia? Sedia. Maknanya apa? Allah tiada permulaan, sedia kala. Qadim. Bapak ingat? Bapak ingat, okey. Biasalah, betul-betul nak ulang. Nampak tak? Penting nak ulang. Penting. Yang menjadikan sekalian yang baharu. Bahkan Allah sedia kala dan dialah yang menjadikan perkara baru. Siapa benda baru? Kita kan. Yang berubah-ubah. Benda berubah-ubah ni baru. Kita kena faham benda yang berubah-ubah ni baru. Allah Ta'ala berubah tak? Tak berubah. Kita berubah tak? Memang berubah kan. Dulu baik kan? Dah juga kadang kan. Dulu tak pernah ngumpat, kadang terjumpa ngumpat juga keluar. Ubah-ubah. Tahu ngumpat haram, tapi gitulah. Kan? Kadang dulu kecil, lepas tu besar kan. Kanak-kanak, lepas tu remaja, lepas remaja dewasa, lepas dewasa belum tua lagi. Belum dah rasa. Allahu Akbar. Imam handsome imam. Tak tua lagi, separa tua, baru tua. Tapi kita pun dah rasa tua dah. Itulah cerita dia. Lepas tua mati. Itulah cerita dia. Tukar dah. Tukar daripada ada kulit, dah mati dah tak ada kulit. Ada rangka dia. Berubah tak? Berubah. Makhluk.
Allahu Akbar. Ingat belum mati kan? Dah cukup lah dah. Mana ni? Dah cukup lah ni. Banyak dah ni rasa. Ni katanya balik confirm dapat ni. Tapi dapat ada dapat. Tanya balik dapat ni insya-Allah. Banyak dah. Ini banyak ni sebagai satu muka ni. Satu muka malam ni. Insya-Allah cukuplah malam ni. Jadi kita faham dah apa belajar malam ni. Ingat balik belajar apa malam ni? Dia kalau belajar sama umur tak dapat dia. Belajar apa? Yang pertama belajar tentang Allah Ta'ala, iaitu bersifat dengan sifat qadim, iaitu sifat qadim sebab apa? Sedia. Lepas tu belajar Allah Ta'ala itu tidak berarah, tidak berjisim, tidak bersudut, tak bertempat. Kita belajar juga Allah Ta'ala ni sebenarnya sifat apa? Sifat ni dia wujud, kita, baqa, tapi dihuraikan cara macam tu. Tu cara dia. Itu nama perbahasan salaf. Kalau buka kita salaf, ini cara perbahasan salaf. Dan belajar juga, kalau belajar ulang 1000 kali jangan tunjuk muka bosan. Kan? Tu dah belajar. Belajar mana? Pegang nama dia ni. Salaf apa tadi? Khalaf. Salaf, khalaf. Lagi satu? Khalaf. Khalaf. KHE kalau bahasa Melayu lah, khalaf. Itu salaf, SA. Belajar tentang salaf dan khalaf, tentang takwil, tanzih, tafwid. InsyaAllah. Cukuplah. Tak sebanyak sangat dah ni. Memang pandai ni insyaAllah. Nak tanya, boleh tanya. Mana ada soal? Kat mana pergi, kat mana? Lupa. Ada bagi soalan sebelum ni? Sembahyang kat Mekah. Tak kunut, tak doa. Allah, ni bahaya. Kita tutup ni dulu.